Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membuat pembentangan bagi tugasan 1 bagi subjek PPL 2223 Psikolinguistik, iaitu pemulihan bahasa. Berikut merupakan ahli kumpulan kami, iaitu saya sendiri Jonathan anak Trevor, Nazri Zulkarnain bin Abdullah, Sarah Samantha Eyob anak Eman, Jenny Jani anak Tujang, dan Muhammad Afiq bin Farid Azumas. Seterusnya ialah isi kandungan untuk slide ini, iaitu pengenalan, objektif, metodologi, dapatan dan kesimpulan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang diperolehi oleh manusia sejak lahir. Penguasaan sesuatu bahasa oleh seorang kanak-kanak dimulai dengan pemulihan bahasa pertama yang sering kali disebut sebagai bahasa ibunda. Menurut Kuat pada tahun 2006, pemulihan bahasa merujuk kepada proses perkembangan bahasa manusia. Pemulihan bahasa pertama biasanya dikaitkan dengan perkembangan bahasa kanak-kanak, manakala pemulihan bahasa kedua dikaitkan dengan perkembangan bahasa orang dewasa. Tujuan pemulihan bahasa dalam lingkungan kanak-kanak adalah untuk memahami bagaimana kanak-kanak memperoleh, menggunakan dan memahami sesuatu bahasa. Psikolinguistik mengkaji proses-proses kognitif yang membolehkan pencernaan ayat-ayat tata bahasa dan bermakna dari segi pembendaharaan kata dan struktur tata bahasa, serta proses-proses membolehkan pemahaman penyataan, perkataan, teks dan sebagainya. Yang kedua ialah objektif kajian. Terdapat dua objektif kajian, iaitu yang pertama ialah mengenal pasti peringkat pemulihan bahasa kanak-kanak dalam kalangan kanak-kanak yang berumur 1 hingga 5 tahun. Objektif yang kedua pula ialah menganalisis pertuturan seorang kanak-kanak yang berumur 1 hingga 6 tahun berdasarkan jenis peringkat pemulihan bahasa dan analisis pertuturan kanak-kanak yang dikaji. Yang seterusnya ialah metodologi kajian. Yang pertama ialah subjek kajian. Kami telah memilih seorang kanak-kanak perempuan Melayu yang berusia 4 tahun. Kanak-kanak tersebut bertutur dalam bahasa Inggeris walaupun bahasa ibundanya ialah dialek Melayu Sarawak dan merupakan adik kepada salah seorang pengkaji. Nama penuh kanak-kanak tersebut ialah Ulia Isha binti Muhammad Nazif. Yang kedua ialah pendekatan dan pengkaedahan. Dalam kajian ini, kami telah menggunakan kaedah temu bual. Selain itu, pendekatan interaksi juga digunakan memandangkan subjek kajian yang dipilih lebih suka berinteraksi dengan ibu dan abangnya. Transkripsi pertuturan subjek kajian dibuat dalam bentuk dan sistem ejaan fonemik. Yang ketiga ialah pengumpulan data. Data kajian telah dikumpul daripada transkripsi rakaman perbualan kanak-kanak tersebut dengan ibunya serta pengkaji. Dan sebanyak 17 ujaran kanak-kanak tersebut diambil kira sebagai sampel dalam kajian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan membentangkan tentang dapatan kajian kumpulan kami, iaitu terbahagi kepada dua. Yang pertama, jenis peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak, dan yang kedua pula ada analisis pertuturan kanak-kanak. Terdapat dua jenis peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak. Yang pertama iaitu peringkat holofrasa, iaitu satu kata. Subjek kajian menggunakan kata-kata tunggal untuk menjawab soalan, contohnya pink, strawberry, one year, hobby girl, dan no. Ini menunjukkan kemampuan awal kanak-kanak menggunakan kata tunggal yang bermakna penuh untuk menyampaikan idea mereka. Yang kedua pula adalah peringkat pertuturan 2 dan 3 kata ataupun telegrafik. Subjek kajian menunjukkan penggunaan pertuturan 2 kata seperti pink color dan color white. Pada peringkat ini, kanak-kanak mula menggabungkan 2 kata untuk membentuk makna yang lebih kompleks. Selain itu, subjek kajian menggunakan frasa 3 kata iaitu telegrafik seperti I like cat, my cat powered, dan it is grape. Secara keseluruhan, subjek kajian berada dalam peringkat pemerolehan bahasa yang menunjukkan perkembangan pesat dari penggunaan kata tunggal kepada frasa kompleks dan glosa ringkas. Ini mencerminkan peningkatan kemampuan kognitif dan linguistik yang membolehkan subjek berkomunikasi dengan lebih efektif dan berstruktur. Seterusnya ialah bahagian analisis pertuturan kanak-kanak. Yang pertama ialah analisis berdasarkan panjang ayat. Dapatan kajian dalam jadual 1 menunjukkan variasi panjang ayat yang digunakan oleh subjek kajian dengan analisis berdasarkan jumlah kata dalam setiap ayat. Subjek kajian menggunakan ayat satu kata seperti pink, hobby, girl, strawberry, one year, dan no sebanyak 41,18%
daripada jumlah keseluruhan, menunjukkan jawapan ringkas atau penerangan khusus. Ayat dua kata seperti pink color dan color white merangkumi 11.76% menggambarkan gabungan kata sifat dengan kata benda. Ayat tiga kata seperti 5 years old dan I like cat mencakupi 23.53% mencerminkan pernyataan lebih spesifik mengenai usia, minat atau keperihalan sesuatu objek. Ayat 4 kata seperti drawing in my study dan in my school daddy adalah 17.65% yang menggambarkan aktiviti atau hubungan sosial. Manakala ayat 5 kata seperti because it is so cute menunjukkan keupayaan subjek membuat alasan atau penjelasan dengan 5.88%. Data ini mencerminkan peningkatan panjang dan kerumitan ayat, menunjukkan kemampuan subjek kajian untuk menghasilkan ayat berstruktur dan menggambarkan pelbagai konteks sosial dan emosi seperti minat dan interaksi sosial. Untuk analisis berdasarkan pola setiap kata, dalam jadual 2, pola eka kata subjek menggunakan kata nama seperti hobi, strawberry, girl, dan one sebanyak 4 kali merangkumi 57%. Kata adjektif pink digunakan 1 kali merangkumi 14% daripada jumlah keseluruhan. Kata seru, yeah, dan kata nafi, no, masing-masing digunakan 1 kali juga merangkumi 14% setiap satu. Dalam jadual 3, pola 2 kata, subjek menunjukkan penggunaan frasa 2 kata seperti pink color dan white color dengan kedua-duanya tergolong dalam kategori frasa adjektif diikuti kata nama. Kedua-dua frasa ini digunakan sebanyak 2 kali merangkumi 100% daripada jumlah keseluruhan ujaran 2 kata. Dalam jadual 4, pola 3 kata, subjek menggunakan frasa nama diikuti frasa adjektif seperti 5 years old sebanyak 1 kali merangkumi 25%. Selain itu, frasa nama diikuti frasa kerja seperti I like cat dan my cat power digunakan 2 kali merangkumi 50%. Frasa sendi nama diikuti frasa kerja seperti it is great digunakan 1 kali merangkumi 25%. Dalam jadual 5, pola 4 kata, subjek menggunakan frasa kerja diikuti frasa sendi nama seperti drawing in my study dan in my school daddy sebanyak 2 kali merangkumi 67%. Frasa kerja diikuti frasa sendi nama seperti just my friend daddy digunakan 1 kali merangkumi 33%. Dan akhir sekali adalah dalam jadual 6, pola 5 kata, subjek menggunakan frasa sendi nama diikuti frasa adjektif seperti because it is so cute sebanyak 1 kali merangkumi 100% daripada jumlah keseluruhan ujaran 5 kata. Kesimpulannya, analisis pola ujaran subjek menunjukkan perkembangan bahasa yang signifikan dari penggunaan kata tunggal hingga kepada frasa dan ayat yang lebih kompleks. Subjek bermula dengan penggunaan kata nama, adjektif, seru, dan nafi pada peringkat awal, kemudian beralih ke frasa 2 kata dan seterusnya ke frasa 3 dan 4 kata yang lebih terperinci. Pada tahap tertinggi, subjek menggunakan ayat 5 kata yang menunjukkan kemampuan linguistik yang lebih maju. Seterusnya kita beralih kepada analisis berdasarkan jumlah ujaran setiap giliran bertutur. Dalam kes ini didapati bahawa ujaran setiap ungkapan untuk subjek kajian boleh bersama orang dewasa iaitu kami sendiri dan bersama kedua ibu bapanya adalah hampir sama. Hal ini dikatakan demikian kerana mungkin disebabkan rakaman yang dilakukan itu lebih merupakan perbualan yang merupakan soal jawab antara Ulia dengan kami. Lampiran ini boleh dirujuk pada lampiran A. Oleh sebab itu, dalam rakaman perbualan tersebut, Ulia hanya digalakkan untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh kami dan ibunya sahaja. Berikut merupakan jadual MLU, mean lack of entrance, ataupun dalam bahasa Melayunya, mean panjang ujaran setiap ungkapan pertuturan. Cara menggunakan MLU ini ialah dengan membahagikan jumlah morfem dengan jumlah ujaran kanak-kanak tersebut. Jumlah morfem bahagi dengan jumlah ujaran. Berdasarkan 17 ayat yang diujarkan oleh Ulia Ishal dan jumlah morfemnya ialah sebanyak 40 morfem, MLU Ulia ialah 2.35. So ini ialah MLU Ulia 2.35. Dan ini adalah jumlah ayat ataupun ujaran yang diujar oleh Ulia, dan peta yang ketiga ialah
jumlah morfem yang digunakan oleh Ulia semasa seksi soal jawab kami. Ini bermaksud Ulia masih dalam golongan peringkat bertuturan satu kata, holofrasa, dan peringkat bertuturan 2 hingga 3 kata telegrafik. Ini juga bermakna Ulia masih belum mencapai tahap yang dijangka, iaitu tahap yang seharusnya 3.80. Walau bagaimanapun, MLU ini bukanlah penentu mutlak yang mengukur perkembangan bahasa Ulia pada usia kini. Jadi, kesimpulannya, kata pertama kanak-kanak biasanya muncul antara umur 4 hingga 18 bulan yang dipengaruhi oleh perkembangan fizikal dan otak. Proses yang terjadi pada tahun pertama adalah normal dan vokalisasi mereka akan berkembang seiring bertambahnya umur. Secara ringkas, pengkaji dapat mengetahui bahawa informan iaitu Ulia Aisyah binti Muhammad Nazif merupakan kanak-kanak yang berada dalam peringkat pertuturan satu kata, holofrasa, dan peringkat pertuturan 2 dan 3 kata, iaitu telegrafik. Pemerolehan bahasa iaitu kaedah yang berkesan untuk melihat bagaimana bahasa, komunikasi dan kognisi berkaitan antara satu sama lain. Melalui penggunaan bahasa dan berkomunikasi dengan orang di sekeliling kanak-kanak, tahap perkembangan kognitif juga boleh dilihat secara tidak langsung. Pemerolehan bahasa dan perkembangan kognitif seolah-olah berjalan seiring mengikut kajian.